Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang sejarah penggunaan dadah di Malaysia. Penggunaan dadah di Malaysia bermula pada awal abad ke-19 iaitu sewaktu pemerintahan British, dan pada waktu ini juga kegiatan ekonomi mula diusahakan. Untuk menjalankan kegiatan ekonomi ini, buruh-buruh dari China dan India Selatan dibawa masuk ke Malaysia. Buruh-buruh dari China ini telah membawa masuk tabiat menghisap candu yang telah lama mereka amalkan sejak dari negara asal mereka lagi, dan buruh-buruh dari India Selatan membawa masuk tabiat menghisap ganja. Pada waktu ini, orang Melayu juga telah menggunakan ganja untuk tujuan perubatan seperti mengubati penyakit lelah dan untuk mereka yang melakukan kerja berat seperti petani dan nelayan. Pada akhir tahun 1960-an, keadaan mula berubah apabila penagih dadah bukan sahaja terdiri daripada golongan warga tua, malah juga termasuk golongan belia. Pada waktu ini juga, penggunaan dadah tidak hanya tertumpu kepada candu dan ganja, malah termasuk juga jenis dadah yang berbahaya seperti heroin, morfin dan pil-pil psikotropik. Pada mulanya, daun koka telah digunakan secara tradisional oleh masyarakat berbudaya Andes selama ribuan tahun. Mereka mengunyah daun koka untuk gizi dan agama. Ada juga pekerja dan prajurit membawa daun koka sebagai bekal untuk dikunyah semasa perjalanan ke tempat kerja. Mereka percaya tanaman itu boleh mengurangkan kelaparan dan meningkatkan stamina. Koka juga dipercayai memiliki khasiat ubat dan digunakan untuk mengubati pelbagai jenis penyakit. Kedatangan Sepanyol telah memperkenalkan koka ke dunia yang lebih luas. Pada tahun 1886, populariti ubat ini berkembang pesat bila John Pemberton menggunakan daun koka sebagai bahan dalam Coca-Cola yang menghasilkan efek kegembiraan dan bertenaga terhadap konsumer. Menyedut kokain menjadi popular pada tahun 1905 dan dalam waktu 5 tahun kemudian, pihak hospital mula melaporkan kes-kes kerosakan selaput hidung akibat daripada penggunaan dadah ini. Masyarakat mula menuntut agar penggunaan kokain dilarang dan memaksa Coca-Cola menghilangkan kokain dari minuman ringan ini. Pada tahun 1912, pemerintah Amerika melaporkan 5,000 kematian disebabkan penggunaan kokain dalam masa setahun. Pada tahun 1922, dadah kokain telah dilarang secara rasmi. Seterusnya, kita beralih pula kepada sejarah ganja. Nama lain bagi ganja ialah marijuana yang berasal dari bahasa Portugis iaitu marihuango yang bererti barang yang memabukkan dan untuk bahasa ilmiahnya disebut cannabis. Istilah ganja dipopularkan oleh kaum Rastafari, kaum penganut sekta Rasta di Jamaika yang berakar dari Yahudi dan Mesir. Tanaman ganja pertama kali ditemukan di daratan China pada tahun 2737 sebelum Masihi. Masyarakat Cina kuno telah mengenal dan memanfaatkan ganja dalam kehidupan sehari-hari sejak zaman batu lagi. Masyarakat Cina menggunakan marijuana untuk bahan tenun pakaian, ubat-ubatan dan terapi penyembuhan seperti sakit perut, beri-beri hingga malaria. Selain itu, kanabis atau ganja ini juga diolah untuk menjadi minyak lampu dan bahkan untuk upacara keagamaan seperti memuji dewa dan ritual kematian. Menurut sejarah, ganja dibawa ke Aceh dari India pada akhir abad ke-19 ketika Belanda membuka kebun kopi di dataran tinggi Gayo. Pihak penjajah itu menggunakan ganja sebagai ubat untuk menghindari serangan hama pohon kopi atau ulat pada tanaman tembakau. Dan di Malaysia, ganja dipercayai dibawa masuk secara haram melalui selatan Thailand dan Indonesia. Secara amnya, ganja sendiri di sana dianggap tumbuhan liar kerana ia boleh tumbuh di mana sahaja. Namun kini, ganja tidak tumbuh di sebarang tanah yang tidak sesuai dengan kultur tanamannya. Tahukah anda apakah itu ekstasi? 3,4 methyl methamfetamin MDMA atau lebih dikenali sebagai ekstasi merupakan dadah sintetik daripada keluarga dadah phenethylamina. Ekstasi pertama sekali dihasilkan oleh sebuah syarikat farmaseutika Jerman yang bernama Merck pada tahun 1912 dan dipatenkan pada tahun 1914. Ketika itu, ekstasi digunakan sebagai bahan kimia perantaraan untuk penyediaan ubat-ubatan yang lain. Beberapa dekad kemudian, ekstasi mula diuji dalam konteks ketenteraan dan disintesis semula oleh Gordon Alice, kemudian oleh Alexander Shulgin. Alexander Shulgin telah menguji ekstasi pada dirinya, isterinya dan juga kawan-kawannya sendiri. Alexander telah mencampurkan pelbagai sebatan baru dengan pelbagai kesan dan risiko, maka terhasillah versi ekstasi jalanan yang sekarang. Pada tahun 1960-an, ekstasi mula muncul di lorong-lorong dan jalanan sebagai ubat rekreasi dan popular di kalangan hippies. Menjelang tahun 1977, penggunaan ekstasi telah dianggap melanggar undang-undang di UK dan juga di Amerika Syarikat pada tahun 1985. Hal ini kerana negara-negara ini bimbang akan pelbagai risiko kesihatan yang dikaitkan dengan ekstasi.
Tahun 1980-an menjadi tahun di mana ekstasi mula popular di kelab malam. Seterusnya, penggunaan ekstasi telah diharamkan tetapi masih ada beberapa golongan yang menggunakan ekstasi secara haram sama ada di kelab malam, pesta maupun perayaan sehinggalah sekarang. Dahulu, metafetamin digunakan untuk merawat perubatan bagi penyakit narkolepsi, asma dan ubat untuk turun berat badan dan juga digunakan ketika Perang Dunia Kedua oleh tentera untuk kekal segar dan berjaga. Namun, penggunaannya menjadi semakin meluas dan disalahgunakan sehingga diharamkan di Amerika Syarikat menjelang tahun 1970. Lazar Edulano, ahli kimia Rusia, merupakan manusia pertama yang mensintesis amfetamin pada tahun 1887 di University Berlin. Stimulan jenis amfetamin ini dihasilkan sebagai alternatif kepada tumbuhan ephedra yang mana merupakan tumbuhan renek yang digunakan dalam perubatan tradisional lebih daripada 5,000 tahun. Pada tahun 1885, seorang ahli kimia yang berasal dari Jepun, Nagai Nagayoshi, telah menemukan bahan aktif dalam ephedra yang mana bahan kimia tersebut dikenali sebagai ephedrine. Disebabkan bahan tersebut, Nagai berjaya mensintesis metafetamin buat kali pertama daripada ephedrine di Jepun. Namun, metafetamin sukar untuk dihasilkan sehinggalah seorang lagi ahli kimia Jepun, Akira Ogata, mengemaskan penghasilan metafetamin dengan menggunakan fosforus dan iodin untuk mengurangkan ephedrine menjadi bentuk kristal. Maka terhasillah kristal meth yang pertama di dunia. Sejarah heroin bermula dengan penggunaan candu. Pada abad ke-7 dan 8 Masehi, dipercayai bahawa pedagang Arab telah membawa candu ke negara China untuk kegunaan perubatan sehingga abad ke-17 Masehi, serta menjadi komoditi terpenting kepada British, Amerika Syarikat dan China. Pada masa itu, darah terbitan candu seperti morfin dan heroin juga mudah didapati serta digunakan untuk merawat kecederaan serius pada askar-askar di medan perang. Dipetik daripada histori, ilmuwan Jerman Friedrich Stirner pertama kali mengasingkan morfin dari opium pada tahun 1803. Pada abad ke-19, para ilmuwan mula mencari bentuk morfin yang tidak membuat ketagihan dan pada tahun 1874, heroin telah mula disintesis oleh ahli kimia British bernama C.R. Elder Wright. Tetapi, pada 23 tahun kemudian, 1897, ia disintesiskan semula oleh Felix Hoffmann yang bekerja di syarikat Bayer di Jerman. Semua ini berlaku secara tidak sengaja. Hoffmann berusaha untuk menghasilkan kodin dari morfin, tetapi akhirnya berjaya menghasilkan dada lain iaitu heroin. Daripada tahun 1898 hingga 1910, heroin dipasarkan sebagai pengganti morfin, tidak menagih serta ubat batuk kepada kanak-kanak. Tetapi setelah berlaku kecurigaan daripada para doktor dan mereka menemui kejanggalan kepada ubat tersebut dan Bayer telah menghentikan penghasilan dari pemasaran ubat batuk tersebut pada tahun 1913. Akhirnya, pada tahun 1930-an, dadah heroin telah diharamkan di Amerika Syarikat. Kesimpulannya, setiap jenis dadah mempunyai sejarah dan manfaatnya yang tersendiri apabila ia digunakan mengikut preskripsi yang tepat dan betul. Melalui sejarah dadah yang telah ditelusuri, dapat diperhatikan bahawa dadah digunakan untuk tujuan perubatan terutamanya pada zaman dahulu. Selain itu, ia digunakan sebagai bahan tenunan pakaian, upacara keagamaan, pertanian dan sebagainya. Namun, setelah berlaku peningkatan tahun dan peredaran zaman, dadah digunakan untuk tujuan yang tidak baik dan negatif. Terdapat segelintir golongan yang menyalahgunakannya akan menyebabkan implikasi negatif serta menjejaskan kesihatan tubuh badan. Oleh itu, dapat dilihat bahawa dadah mempunyai keburukan dan kebaikannya yang tersendiri. Maka, hendaklah individu itu sendiri bijak dalam menggunakannya supaya ianya tidak menjerat diri sendiri pada masa akan datang.